Sabar lu. Hey, welcome guys. Welcome dekat Double Z Studio. Kali ni dalam discussion kita kita guna app Zoom untuk buat video call dengan setiap seorang daripada ahli-ahli community kita. Zoom? Zoom. Zoom. Gitu. Jadi kita Zoom macam ni, Zoom. dengar ceritanya. Okay, Dengar Naim, ceritanya. cover sikit Naim. So first sekali selamat datang kepada semua daripada Pahang Temelur. Kita daripada Petaling juga. Kat mana? Betul. Tentu, Temelur jauh. Betul. Marah saya. Tak biasa pergi sana. Ingat ikan patin je Lepas tu kita ada daripada Petaling Jaya Zul, kita ada Naim daripada Shah Alam dan kita ada Damansara oleh Aiman lah. Saya lah Kota Dam lah. Kota dia sama Damansara. Wow. Aku kota Damansara, kau Damansara je lain. Sama. Damansara juga. Daman Jaya. Kau Daman Jaya kan? Damansara Jaya kan? Perkenalkan juga Minion dengan Teddy. Tak payah, tak suka. Sini aku play bunyi klik-klik sikit. Okay, jap. Aku tengah baca skrip ni. Okay, tajuk kita ini adalah mengapa PKP extend. Sebelum kita masuk terus ke tajuk, apa kata kita perkenalkan seorang-seorang dulu siapa? Okay, Zul. Mula lu start Zul. Okay, saya Zul Razwan bin Hamzah. Saya single, tiba. Dan saya happy ada dekat sini. Saya bekas skater dan currently tengah menganggur. Sebab PKP sebab COVID-19 To be exact, sebab COVID-19 Okay, next siapa? Aku dulu. Okay, saya Zakir Amy, panggil Amy ataupun Amy Makfiah, nama pun ada. So currently memang kerja daripada rumah work at home So itu saja daripada kota Damansara kota. Mana je lah. Okay, Naim. Okay. Nak kena kenalkan juga ke? Kenal lah, orang nak tahu. Semua orang dah kenal kot. Semua orang kenal kot. Naim hebat. Sufian tu. Semua dah kenal lah. Aki Rusli. Silap lah, mana ada. Aki lain. Sama Okay, nama aku Naim. Aki Rusli. Diam lah. Diam kau. Nama aku Naim. Boleh panggil Naim Mr. Handsome sebab nama saya memang Mr. Handsome. So Naim kerja ke? Bekerja ke pelajar? Handsome 12. Kenapa 12? Sebab suka hati aku lah. Okay, Ed. Mr. Handsome 12. Okay, dah tu je. Okay, siapa pula lepas ni? Ed lah. Okay. Nama saya Adriana. So call me Ed je. Just call Ed. Friends ke Facebook So before this nama Adriana Syazwani, orang panggil Wani. So terlampau ramai sangat orang panggil Wani. Bila kau panggil Wani bila panggil Wani tu macam bukan Wani kau, Wani orang lain. Okay, jadi perasan sekejap. So aku kenal seorang Wani. Ed. Apa? Aku kenal seorang Wani dulu. Wani mana? Ya, aku tahu. Bukan dah seorang Wani tu. Bukan. Jangan disebut nanti tengok. Tapi Ed Aiman panggil sayang kan? Ya. Pasal dia tu, dah buat cerita dah. Okay, Man. Sekarang, okay, boleh sambung? Sambung lu. Habiskan lu. Habiskan lu. Lama cerita. Pasal lagu tu? Okay. Bekerja di Taska sebab ambil kos pendidikan awal kanak-kanak lah. Lepas tu sekarang pun masih duduk rumah dan buat aktiviti yang macam something yang tanam mangga lah.
Yelah cerita. Cerita lah. So sama rasa dengan kau. Panjang, Anggo dah bersama panjang betul intro tu. Jap, aku belum bagi tahu pasal kerja lagi nak okey. Okey, sekarang ni macam Helmi juga kerja kat rumah je, buat online. That's all. Dah, itu je. Itu je lah. Nak Itu cakap je. lagi. Aduh. Cakap lagi. Ingat cakap lagi pasal Mr. Handsome tu. Mr. Handsome boleh follow Pixel Fotografi juga. Saya punya fotografi. So, Oi, Promotion not allowed. Promote not allowed. Terus promote. okey Man. Tu. Okey, nama aku Muhammad Aiman Farhan. Orang panggil Man, Farhan ataupun anak mak. Paling famous. Famous ke? Famous anak mak kat college tu. Ingat apa? Okey, semua dah kenal Okey, saya. aku So, sekarang ni tengah bagi aku habis dulu. Oh, tak habis lagi. habis lagi. Tak habis. Dapat. Kerja. Okey, sekarang aku memang tengah kerja sebab aku kerja store ubat. Sekarang Oi. store Farmasi, kalau farmasi tutup, aku baru tutup. Selagi farmasi tak tutup, hospital tak tutup, kita mesti lagi kerja. Sebab farmasi betul. ubat kan. Kau kira frontliner ni. Frontliner Tak ambil frontliner, tapi back bang. sikit. Frontliner tapi back sikit Kita ada sebab orang lain dia duduk dekat rumah sini main lah. game. Okey. Aku boleh sambung Okay. Okey, tanpa kita membuang masa, so tajuk kita macam biasalah kenapa PKP ni extend. Boleh minum air kejap lagi? Sekejap lepas tu hujan. Kantor tak puasa. Kantoi. Saja pasal Isaac. Okey, so aku nak tahu daripada korang punya thought sampai bila PKP ni extend. Seorang-seorang boleh bukan voice lah, boleh cakap lah. Sampai bila PKP extend? Bagi aku memang kita akan extend sampai awal bulan 7 je. Untuk akulah. Tapi untuk korang macam mana? Saya cakap dulu. Silakan. Okay. So basically mengikut kadar yang telah ditunjukkan, kita ada pembaruan lah. Kita ada penambahbaikan dekat dalam COVID-19 punya kes kat Malaysia. Sekarang bulan 5. Ialah seperti apa formal gila babi. Macam apa yang Zack kata tu, aku rasa PKP boleh extend sampai awal bulan Julai lah. Tengok macam mana. Tapi insyaAllah kita harapkan lebih awal lah sebenarnya kan. Pendapat ayah aku pula katanya boleh capai sampai setahun. Jadi kita tengok macam mana. InsyaAllah yang terbaik lah. Sebab China pun hampir setahun juga tak silap aku. Hampir. Lama weh. Betul. Tapi China dah ramai, betul. Ramai yang kena jangkit. Tapi kita kalau kau perasan dah 2 bulan ni, tak mustahil lah boleh sampai setahun. Tak mustahil. Paling ramai dekat Betul. So Naim, kau punya banyak. thought macam mana pula? Aku rasa kalau tak sampai raya ke sampai tahun depan rasanya. Sebab tapi aku rasa sekarang dah okey lah kot. Jumlah kematian so far ni semalam sumber dari KKM 102 orang kematian. So that's good. That's not good. Sorry. I mean so far 6,002. So kau rasa Naim anggaran kau berapa bulan untuk PKP ni habis? Berapa bulan Kau rasa kau punya 3 rasa? bulan lah kot. Sebab aku rasa kita punya statistik sekarang kat Malaysia dah makin baik lah. Sebab dari dulu sampai sekarang rasa sekarang ni lagi jumlah kematian semua lagi menurun lah daripada dulu. Dan aku tengok ada baru-baru ni KKM kesan satu mutasi lebih ganas, jangkit 120 individu daripada Dr. Hisham. Keluar X-Men ni. So ada coronavirus yang satu mutasi yang lebih ganas ya guys. So Itu macam mana tu? Cuba raikan. Dia macam coronavirus tu jadi lagi ganas lah. Dia macam mutation lah. Dia macam zombie punya virus, dia lagi mutation. So aku bila mutation suka tu sebenarnya dia akan Naim. jadi- Serius, legit aku suka. Jadi lagi Sudah degree, bye. lagi macam mana lah. Macam tu lah. Kau Jadi tengok sudah lebih degree bahaya lah. kan macam mana? Awesome. Okay, Man, kau punya thought macam mana pula, Man? Okey, untuk aku lah kan. Kalau PKP ni better, kalau pendapat aku,
better kita extend sampai ke raya. Sebab andai kata kalau PKP stop je sampai contoh lagi 2 minggu tambahan sebelum raya, mungkin akan ramai orang balik kampung tau. So better kita extend sampai lepas raya. Takut Untuk aku lah, pendapat aku lah. benda ni akan jadi balik. Sebab Betul tu, bagus kita tengok tu. negara-negara, ada setengah negara kita tengok dia orang dah start slowkan ni tau, PKP. pergerakan dia orang tau. Maksudnya dia orang dah boleh gerak, dah boleh berniaga apa semua kan. Tapi ada Kes negara makin yang dah start balik meningkat kes dia. Tapi kalau Contoh macam kalau extend lepas raya, kira kita tak balik raya lah. Ramai orang yang nak balik raya, babe. Sebab Tapi kita aku rasa memang raya punya tu macam tu. sekejap sangat lah. bagi Raya lagi aku lah. berapa hari lagi. So aku rasa tak, Bagi aku raya macam tak berkesan kot. Bagi Betul, aku betul. lebih nak balik raya ke nak cepat mati? Mana yang bagus? Nice question daripada Aiman. So better kita stop lah, jangan balik raya lah buat saudara waktu ni. Aku dah balik. Aku tak balik mana, raya sini je. Raya kita je. Zat dekat, Zul Macam ni dekat. lah, macam ni lah. Buat Zoom macam ni lah Dari kita dulu raya. sampai sekarang memang raya kat Betul, jalan. buat Zoom macam ni bagus. Bersalaman dengan ibu dan bapa macam ni. Okay, bagi Ed lah, apa thought dia? Kita nak dengar sikit lah. Okay. Sebelum tu, sorry tadi ada lag. Sebab tadi dah internet buat hal. Lepas tu kejap tu buka balik. Okay, sekarang nampak dah Sebenarnya kan? pergi minum air sekejap tadi. Hey! Mana ada? Perempuan tak apa. Okay. Sekarang special sikit. Tapi hari ni saya puasa. Okay. Pasal PKP ni, sebenarnya kalau lagi dianjakkan, first yang kebaikan dia kita boleh putuskan rangkaian lah. Macam biasalah, klise sikit jawapan tu. And then yang efek yang buruk pula, cuba bayangkan macam mana gelandangan orang yang peniaga-peniaga kecil, pemis kecil, diorang nak cari makan macam mana. Macam kita ni pula menganggur, macam mana lagi nak bayar PTPTN walaupun PTPTN dah ditangguhkan lagi. So kalau diteruskan juga, benda ni akan ada side effect yang buruk lah juga. Contoh macam ekonomi Malaysia akan jatuh sebab yelah sebab tak ada apa-apa perniagaan lagi kan. Sebab Tapi tu tadi tu kalau ada kalau tak silap ada ucapan daripada PM, dia kata 4 hari bulan ni dah boleh start kerja lah. Dah boleh start masuk office. Rasanya lah. ya, tapi benda tu dia still dalam macam dia slow lagi, dia tengah nak buka premis perniagaan. Kalau perasan dia prosedur dia patah ke patah. Patah ke And patah? then Patah-patah. patah ikut fasa. Pasar ke pasar. Aku dengar patah ke patah. Ya, bukan pergi pasar. Pergi pasar. Boleh juga. Okay. And then lepas tu apa lagi nak cakap tadi, lupa dah. Nak ini potong tadi. Yang mana ada? Ya, nak ini potong. Lepas tu apa dia cakap lagi sekejap. Saya ingat, saya dah lupa dah. Pasar ke pasar, pasar ke pasar. My script on fire ni. Kau main script je dia fikir. Jangan lupa nak cakap apa sih. Tadi baru ingat dah. Lepas tu kalau ikutkan dah masuk berita taska mungkin akan dibuka lah sebab dah banyak kerja sekarang nak kerja. Harap-harap PKP yang last lah. Haraplah hari Kalau ni taska PKP yang dibuka, last. tak takut ke ibu apa hantar anak-anak dia? Sebab yelah kita kena amalkan, walaupun kita dah habis PKP pun kita kena amalkan social distancing tu kan. Faham tak? Sebab virus tu masih lagi ada kat luar. Bukannya terus habis PKP terus mati semua virus. Ya. Oh, Tapi tak. aku rasa pihak tertentu diorang dah fikirkan tentang hal ni. So ya, dia akan ada peringkat dia macam cakap lah, peringkat tertentu untuk apa buka dulu, apa yang tak buka lagi. So sampai tahap tertentu tu baru certain place tu buka lah. And then satu lagi kalau dia ikut ramalan dijangka awal bulan 6 ni PKP dijangka awal bulan ni PKP ni akan settle lah. InsyaAllah. Sebab
InsyaAllah Boleh lah. balik raya. Amin, Sebab amin. rasanya memang takkan raya ni takkan balik kampung lah. Kita akan beraya dalam rumah sendiri lah. Tapi jangan sampai bulan 12. Kita nak kahwin. Hey, jangan cerita. Alhamdulillah. Jangan promote sini. Kendian lah. Promote sini. Cut Zack, cut. Tak ada. Kau dah sebut memang aku post saja. Okay, next Kita soalan. doa-doa. Okay, next soalan Win. Next soalan. Soalan next. Aku nanti Okay. kahwin dalam kereta je. Okay, benda apa yang paling berat kau nak hadap time PKP ni? Contoh kalau bagi side aku, benda paling aku hadap bila aku bekerja daripada rumah, seminggu 2 minggu aku boleh hadap lagi. Kan? Aku boleh sesuaikan ni dia. Masuk ke 3 minggu, masuk sebulan, nak masuk 2 bulan aku tak boleh nak hadap sebab aku rasa aku buat kerja dalam keadaan terkurung. Lepas tu aku rasa mental aku rasa aku di abuse dekat mental tau. Abuse Abuse. Aku rasa ditorture kat aku punya otak tau sebab aku tak Abuse. boleh buat kerja kat rumah, orang awasi kita buat kerja. Lepas tu tak boleh nak bergerak, nak keluar pun. Lagi-lagi kat Kota Damansara ni red zone. So aku rasa macam mental aku berat sangat aku nak hadap benda ni. So aku rasa lebih baik habiskan PKP terus. Itu bagi side aku lah. Bagi aku mental aku kena torture time PKP. Untuk Zul pula kau rasa apa kau punya beban untuk PKP ni? Tak gambar. Okay, sekejap. Sekejap. Sempat Orang lagi. lain dulu jawab. Orang lain dulu jawab. Okay, bagi Naim dulu. Aku ke lah. Malah nak cakap dulu ni. Cakap bagi orang lain lah. Okay, Aiman lah. Semua Okay. lepas esok Okay. jawab. Okay. Untuk aku benda paling berat bagi aku tak ada pun yang berat sebab yalah PKP ni pun untuk kesihatan kita, untuk keselamatan kita, betul tak? So bagi aku benda tu tak adalah berat sangat untuk aku lah. Sebab aku bukan jenis duduk rumah pun, aku kena kerja kan. Itu je So, Bekerja ke? kalau benda tu tak ada point untuk aku lah. Untuk Oh, tak ada effect untuk kau lah pun. tak ada sangat pun. Sebab aku macam biasa lah, pergi kerja, balik kerja. Yelah, kerja taubat kan. Frontliner tak? Kerja dengan ubat. Okay, kita bagi ad lu lah. Naim macam nak tak nak kan. Kita bagi ad lu. Nah, Kau tapi tengah fikir apa? fikir ayat. Beban kau ad. Okay. Benda Beban ni. kewangan ke apa ke boleh fikir lah Naim. Okay, macam ni. Aku bagi idea. PKP ni bagi saya lah, bagi opinion saya, benda ni tak membebankan lagi pada saya sebab first, kita dapat bantuan 800 untuk yang Terima dapat kasih kerajaan. yang macam Naim ni macam masih belajar lagi, so mesti dapat RM200 je. So bagi dia mungkin tak cukup kot. Okay, bagi kami memang cukup sebab kami dah bekerja, sebab kami dapat bantuan 800. Okay, baguslah kerajaan bagi bantuan prihatin. Yang kedua, kita boleh spend time dengan family. Memanglah ada side effect yang bagus, ada side effect yang tak bagus. Kalau yang bagus, kita dapat mengeratkan silaturahim, macam kita akan communicate dengan family apa semua kan. Macam kalau yang side buruk pula, kita akan nasyid gaduh macam dari segi yang dah ada rumah tangga, macam kawan-kawan kita yang dah kahwin, diorang mungkin ada masalah untuk perbelanjaan lah. Itu mungkin akan jadi satu masalah untuk diorang macam mana nak dapat duit untuk beli barang-barang keperluan. So that's why kalau perasan ramai orang bagi bantuan untuk bekalan makanan lah. Okay, satu lagi, jangan rasa PKP ni membebankan. Janganlah jangan merasa. Sebab dah masuk berita benda ni dekat mana, rumah sewa dekat, I'm not sure where is it, because benda Kepung. ni di pasal. Ya ke Kepung? Tak tahu, aku cakap lah. Bodoh. Dia contoh macam kita duduk rumah flat, kita duduk rumah tu dia punya surface ni, dia punya ruang dalam rumah tu kecil, so kita akan keluar. Tak tahan duduk rumah dalam suat kecil kan. Jangan jadikan benda tu satu isu. Buatlah something untuk kita jadikan satu hobi. Contoh Buat kuih raya sejak ke, buat kebelakangan ni, makanan ke. orang PKP ni bila dah mak orang yang daripada tak pandai masak jadi dah pandai masak. Macam korang boleh dah buat kopi Ramai je dalgona. orang sekarang ni buat Ui. kuih raya, buat apa tu, bisnes daripada rumah semua.
Tapi Ah, Dah pandai masak tak apa. Jangan duk kejar-kejar benda-benda viral tu. Cari duit habis susah. Betul tak? Tak Buat ada. apa air apa tu Betul, nama dagu apa? Dalgona apa? Dah Oh, Belgium. Yang tu yang kopi acah-acah mahal tu. oh Buat benda ya. tu pun dah ambil. Mungkin memang Dah kopi tu kena beli mahal. berapa banyak bahan. Okay, next kita ke Naim. Aku. Talk. Okay. Apa tadi soalan tadi apa? Benda yang membebankan PKP kau. ni membebankan. Bebankan. Okay, benda yang bebankan. Aduh. Alah, benda bebankan macam biasa lah, tak boleh buat kerja sangat. So kita terpaksa buat kerja pada rumah. Tapi benda aku kerja pada rumah memang dari dulu lagi aku kerja online. So memang tak ada sangat lah. Cuma lately aku kurang sihat. Aku tak tahulah sakit apa. Tapi macam rasa kurang kan hari tu aku ada demam tapi sekarang dah sihat. Tapi still macam kesan sakit tu still ada. So Ui jatuh. baik tak tu? Okey ke tu? Okey ke tu? So still nak buat kerja pun sekarang memang susah lah dengan campur dengan assignment banyak. Lepas tu kelas Google Meet semua macam-macam nak kena buat lah. Memang lagi struggle. Dari segi pendidikan memang lagi struggle lah sebab bagi aku belajar online memang agak susah sebab kat Malaysia ni kita macam belum apa namanya sampai lagi tahap tu. So macam kita nak adapt benda baru macam benda belajar pada rumah ni, so kita kurang efektif lah. Lagipun aku macam memang confirm tak boleh nak catch up punya sebab lecturer dia just cakap-cakap lepas tu kita macam tak ada interaction sangat, dia just ada orang baru. Okay, jap. Hai. Siapa tu? Aku terangkan. Aku terangkan. Siapa tu? Perkenalkan, nama dia Rodia Razali. Dia join. Sabar. Dia join. Sabar. Aku tak pernah habis lagi. Apa tu? Nama dia Rodia. Asal pakai video bergambar muka pelik-pelik ni? Kenapa bukan di kelakar? Sebab tak pula terangkan. Okey, Mana terangkan. dia? Mana dia? Kenapa ada kepala? Kenapa ada kaki? Okay, aku terangkan. Okay, shut up. Okay, nama dia Rodia Razali. Hari ni dia akan join kita tapi disebabkan dia ada kurang mood sikit, so dia tak join, dia akan tengok kita. Mana tahu the second Zoom kita boleh buat sekali dengan dia sebab dia nak tengok kita punya game dulu. Okey, Usam. Okay, tak apa. Okey, Usam. Tadi nak tukar gambar lain. Terkejut aku. Yang ni Teddy. Jadi, Okay. Dia Sabar pada Naim tadi. aku teruskan. So basically banyak struggle dekat bahagian pendidikan lah sebab pendidikan sekarang ni memang susah nak belajar daripada online. Kita kena kita kena pandai catch up lah. Kita kena cepat nak kena tangkap sebab lecturer tu memang takkan ajar kita lebih, ajar yang waktu tu je sebab lagipun tak banyak benda yang kita boleh buat kan, nak interact face to face pun susah. So memang tu je lah. So bagi kau mencabar lah bila belajar dalam online ni. Tu je lah. betul. Berat. Apa experience kau belajar dalam online ni? Siapa host? Boleh usah awet-awet yang ada dekat online tu kan. Tu je lah. Kau belajar tu guna apa? Ajar usah. Betul ke? Kau belajar guna apa ni? Guna Google Meet. Hobia. Kita pakai Zoom. Aku suka Zoom. lah jawapan dari Indonesia lah. Okay Zul, talk kau Zul macam mana? Kenapa PKP, Okay. apa yang membebankan time PKP ni? Kau Membebankan, banyak membebankan untuk aku. Dan aku percaya ramai juga yang bukan aku je lah yang actually rasa beban PKP ni because apa orang cakap, those people yang tak ada kerja, those people yang bukan kerja kerajaan atau swasta, those people yang meniaga, dapat cari duit ikut meniaga kan, pun efek dia besar kat dorang. Untuk aku personally, because one of the thing aku takkan mention apa-apa tapi aku tak dibayar sebab kerja dalam bidang F&B. Nah, kerja dalam bidang F&B kita ada works, basically kalau tak ada profit, tak ada
tak ada salary untuk pekerja. So tak ada income, betul. So that is what happened lah. So lepas 2 bulan lepas aku stop je kerja, the payment stop being paid. So aku difahamkan, ni betul ke aku kalau aku salah. Aku difahamkan yang company supposedly kena bayar juga. Is that true? Aku tak tahu. Aku dengar orang cakap Kena bayar juga kan? apa? Sepatutnya kena bayar juga, atau dia pecat, dia lepaskan pekerja atau dia kena bayar, betul? Instead of either two things. Tak bekerja sekarang, aku rasa dia tak patut bayar kau kot sebab kau tengah ada bercuti kat rumah kan. Betul lah, So, betul lah. dia So tambah that gaji is lah. one of the thing, but tapi ni satu isu lagi lah. Nanti kalau Zack bagi ruang untuk discuss about isu ni, kita discuss. Tapi so far aku rasa financially dari segi kewangan aku problem lah, berat lah. Dia rasa berat sebab yelah, because my family punya sumber pun bukan 100% to support me before this. Aku ada salary aku, so aku can support myself. Nah, diorang terpaksa support aku. So it's kind of ridiculous and unfortunate lah for me. But it's an experience lah sebab kerja swasta. At least sekarang aku tahu kenapa ramai orang pilih kerajaan instead of swasta. Tapi takkan kau tak ada langsung duit sepanas Zul? Ya. So sekarang ni kau tengah tak ada buat apa lah. So sekarang ni kau tak ada buat apa lah. Well, alhamdulillah, in a good side pula, in better side pula, peluang yang diberi ni aku habiskan dengan spend time dengan family, perkukuhkan iman aku insyaAllah, and deal with my novel sebab aku minat tulis novel. Siapa yang minat baca novel atau novelet tu boleh check Wattpad dekat Zul Azwan. So boleh check macam Rodia ke, boleh check. But it's really nice one lah. So aku habiskan masa dengan menulis, buat lagu dan sebagainya, fokus for Double Z. That's the least I can do lah, give my effort for this. Untuk soalan Zack tadi, ada simpanan, but like usual I'm a starter, like baru tak sampai setahun pun kerja kan. So simpanan tak banyak babe. Simpanan gitu-gitu aja. Ni ada aku dalam bank, ambil lah semua. Memang untuk kau je. Okay, kita semua dah jawab kan. So kita next pada soalan lah. Soalan yang ketiga ni, bagi aku, wajarkah kita dikurung dalam PKP ni? Sebab ada spekulasi mengatakan tidak. Contohnya seperti aku. Bagi aku tak boleh kena torture mental. Aku rasa aku nak keluar bekerja lagi pun, aku punya company yang mengajar tuition, mengajar budak-budak SPM. So bagi aku, kalau budak-budak SPM tak belajar, so kat mana diorang nak cari guide untuk diorang belajar untuk SPM tau. Sebab SPM pun mungkin lama. Aku rasa yang belajar SPM ni boleh je buat kelas online. Macam Sabar, aku tak bercerita lagi. Memang ada SPM memang SPM ditangguh and then memang kena belajar online. Tapi bagi aku, dia macam kau cakap bila belajar online ni dia susah sebab kita kena biasa one on one dengan cikgu tau. So bila kita belajar online kadang-kadang kita tak fokus. Janggal sikit lah. Janggal sikit. Kadang-kadang kita, sekeliling kita, circle kita pun mempengaruhi bila kita belajar online dengan sekeliling yang agak bising pun kita tak fokus berbanding dekat sekolah, dekat tempat tuition. Faham tak macam tu? Bagi aku spekulasi aku rasanya tidak patut lah. Ada setengahnya rasa patut dikurung, tapi bagi aku tak. Faham tak? Aku nak tahu apakah patut PKP ni kedai-kedai ataupun semua benda tu kena tutup ataupun tak. Aku nak mula dengan siapa dulu? Aku nak. Okey, mula. Ya, soalan tadi tu wajarkah PKP diadakan PKP ni wajarkah PKP ni kena kurung? Kita kena kurung. Bagi aku wajar lah sebab ni untuk membendung virus ni daripada merebak kan. Sebab kalau orang bebas kat luar tu merata-rata sana sini, so macam benda tu makin lama makin lagi teruk lah. Macam kebanyakan negara-negara kat luar tu yang macam contohnya US sekarang tengok sampai dah sejuta lebih kes dia. So kat Malaysia ni alhamdulillah still okay lagi, baru berapa ribu. So aku rasa kita dapat
bertudung jugalah melalui PKP ni, walaupun ada amount dia still dalam 1,000 lebih, tapi okey lah daripada negara lain yang lagi besar, lagi canggih, tapi dia punya kes lagi tinggi lah dia punya tu, faham tak? So Tapi Naim, ada setengah negara macam Korea Utara kan, diorang walaupun diorang kena virus tapi masyarakat diorang masih mengamalkan pekerjaan tu berjalan seperti biasa, cuma diorang mengamalkan social distancing, pakai sanitizer bawa, pakai mask. So macam mana? Bagi aku rasa Malaysia patut jadi Korea Utara. Kerja tu boleh, lagipun sekarang ni baru ni kerajaan dah buka semula sektor ekonomi, so kerja dah boleh kerja macam biasa semula sekarang ni. And aku rasa yang macam kedai-kedai semua tu kena tutup tu, ada je kedai yang buka, tapi orang kena beratur lah untuk masuk dalam tu, tak boleh ramai-ramai. Dia limit maybe dalam 3 orang macam tu lah untuk nak masuk kedai. Apa nak betulkan Z jap? Tak adalah. Bukan Korea Utara Z, Korea Selatan Z. Ya Korea Selatan. Maafkan saya, maklumlah. Main baca gitu-gitu je. Jangan, benda tu fakta. Oh lama. Pasal bagi aku pasal Korea Selatan Hilangkan diri ya. Pasal dia macam hilang betul Z tu. Z. Ya saya. Sama Naim. Tadi kau cerita ke? Tiba-tiba semua sambung. Okay, aku lupa tadi tu apa. Cakap itulah aku dah habis lah. Okay, kita sambung memang wajar lah sebab untuk bendung merebak virus. Tu je. Okay, Man. Sama Man. Aku tak nampak Z ni. Kau jangan. Aku tahu aku hitam tapi kau jangan cakap buat lawak macam gitu time live ni. Tak, sebab ni video ni kan 4 je aku nampak. Macam mana buat semua boleh nampak? Aku nampak 4 orang kan? Mana dia boleh tukar dia view. boleh slide, dia slide ke kanan. Slide ke kanan lagi nanti nampak. Yalah slide kanan. Sebab Boleh tukar macam mana? Sebab kita dah ada 6 orang, faham tak? So setiap slide, kalau kat post setiap slide ada 4 orang je boleh masuk. Lepas tu slide tepi baru next punya orang. Nasib-nasib lah. Tak apa. Untuk aku kan, kalau guna istilah berkurung bagi aku tak sesuai lah. Sebab bagi aku benda ni kita sendiri. Kita lah kalau nak cegah, kita kena ikut lah apa yang dia cakap kan. Apa yang kerajaan ni lah. Apa yang cakap? Macam ni kah? Apa yang kerajaan buat ni sebenarnya salah satu untuk kita mencegah je sebenarnya. Kalau kita guna perkataan berkurung macam tak sesuai sangat lah kurung. Berkurung Wajar lah kita duduk. Bagi aku wajar lah kalau ada PKP ni. Sebab yelah kau tengok setiap negara semua ada kes dia. Makin lama makin meningkat. Pernah tak kita tanya kenapa negara dia orang makin meningkat? Aku dah tanya itu. Tak jawab. Bersutik ke? Tak pernah tak tertanya tu. Zek, lawak goleh jangan buat je Zek. Lawak goleh jangan buat sini Zek. Tapi okey, kali ni aku setuju apa dengan Aiman cakap lah. Dia betul lah tu. Tak tanya kan? Benda Zek. Okey, siapa? Jangan cara. So Aiman wajar ke tak tu? Bagi aku wajar lah PKP ni ada sebab yelah kita nak bendung. Kita bukan nak rakyat kita terus sakit semua kan. Dengar tu Zek. Kita nak semua sihat. Lepas tu kena tahu satu lagi lah. Diri. Kita kena dia pentingkan diri kita. Bagi aku dia pentingkan diri kita lah. Betul. Kalau kita tak buat PKP ni, cuba kita fikir orang kat luar sana. Doktor, nurse. Penat ada orang nak kerja kalau kita tak buat PKP ni. Betul. Sebab kata orang kan, Allah kan, kalau kita memudahkan kerja orang, Allah memudahkan kerja kita pula. Nampak? So janganlah kat pemikiran PKP ni Aiman macam adalah yang termatang antara kita semua sebab dia dah nak kahwin. Ya. Apa dah dia nak kahwin tu. Okay, next kita bagi Ed lah, Edna. tak habis lagi. Tak apa, next lah. Tak habis. Okay, Next. Wajar ke tak untuk PKP ni? Wajar kan kita perlu perintah berkurung. Untuk kita berkurung. Okey, patutnya benda ni wajar lah. Kenapa nak
kata tak wajar, patutnya elok dia buat macam ni. Kitanya Dengar tu Zack. kalau perasan korang tengok China dengan Korea. Korea mana tadi? Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan South Korea. Korea Selatan, diorang tak ada perintah berkurung. Diorang cuma mengamalkan social distance saja. Kalau China, diorang gunakan perintah berkurung, tapi diorang punya perintah berkurung lagi teruk. Diorang tak boleh keluar langsung. Cuba fikir macam mana pendapatan diorang, makanan diorang. Korang fikir macam kita ni, bayangkan kalau kita kat tempat diorang, kat tempat China tu. Sebab kita pun tak boleh hidup kan. Diorang lagi lama daripada kita, diorang punya lockdown. Diorang sebenarnya benda ni start daripada bulan 10 lagi. Diorang nak cegah, nak settle COVID ni makan masa 6 bulan tau. That's why Malaysia, diorang ambil dua-dua negara dua budaya ni. Daripada Korea Selatan dengan China. So, diorang masukkan dalam Malaysia, benda tu PKP tetap dijalankan. Social distance pun tetap dilaksanakan. Sebab kalau kita buat macam tu, jangan gelak Zul. Kenapa gelak? Gelak tu, kau ajar macam kau. Takut. Sorry lah. Okay. Kau cukup jamban kau tahu lah. Okay, lepas tu and then benda ni kita jangan jangan rasa PKP ni tak wajar. Kena ke depan lagi. Kalau korang tak ada kalau PKP ni tak dijalankan lagi teruk. Contoh, korang tahu yang pasal silent killer punya COVID ni, maksudnya Style teruk ni. tapi dia silent killer. Apa? Tak dengar. Dia ada bawa agent tu, dia bawa COVID tu, tapi dia tak ada simptom. Lepas tu korang bersentuh dengan dia, korang bercakap, alio dia. Jadi zombie lah kira. Cik masa cakap. Betul. Korang betul. jangan Macam sangka kat Zack luar macam kau hari tu kan. Apa dia? Ada. Zul Macam Zack. Ada kacau korang ni. Korang fikirlah macam mana Tegakan. Tanta macam tu. Contoh. Korang pergi, especially pergi pasar raya. Pergi pasar raya yang mana cashier, pekerja pasar raya tu dia positif COVID tapi dia tak ada simptom. So korang jadi korang dah kena COVID. Tapi kalau kita jadi South Korea pun kira kita dah mengurangkan pengangguran dalam pekerja, faham tak? Okey, memang betul. Tapi sekarang Okey, bagi kau kalau pun Teruskan. you nak tanya siapa? You nak tanya ke? Tak nak jawab Siapa soalan nak saya. jawab? Okey. Apa tadi? Dekat South Korea dia social distance Maksudnya, Okey. maksud aku kalau kita jadi orang South Korea kan, kita boleh stay keluar, kita boleh stay kerja tapi cuma mengamalkan social distance. So kira kita dah mengurangkan pengangguran. Taklah macam kat Malaysia bila kita buat PKP je dah ramai yang menganggur disebabkan PKP. So apa kau punya side Okey. nak kata? Tapi kerajaan still tolong kita dengan Mantap tu nak jawab ni, siapa nak jawab? okey. Kau jangan bagi ad mengamuk. Okey. Lepas tu, yang pasal tu kenapa South Korea still lagi? Okey, macam ni. Masa South Korea masih bekerja apa semua, korang pernah terfikir tak? Diorang masih sekolah ke tidak kat sana? Sekolah? Masa tu, masa buat social distance. Diorang sekolah tak? Sekolah? Sekolah. Aku pergi Okey. sekolah dorang kot. Oh, ya ke? Nak hilang tak? Tak nak Sekolah ke tak? Sekolah ke tak diorang nak tanya? Sekolah ke tak diorang? Aku Syaril lepas ke tak? Diorang sekolah ke tak? Tak. Tidak. Tidak kan? Sebab tu bodoh Mungkin lah. fakta aku teruk sikit. Sebab memanglah kalau fokus pada bekerja tu memanglah, tapi bekerja tu dari segi apa, korang pernah kaji tak Korea tu semua ke bekerja? Semua ke keluar? Kalau semua bekerja, cikgu pun bekerja. Power Syah sekarang buat research. Banyak masa keluar Talibah pun mestilah kena bekerja. Diorang ada yang kecil-kecil.
Yelah boleh fikir benda tu. Kita nak kaji ke Korea, kita kena kaji betul-betul. Daripada A sampai Z. Korang kena tengok macam kalau Nampak betul dia benda dah tu sebut nama dijalankan kau waktu Zack, tu. dia dah sebut nama kau. Habis Jangan lah macam ni. Saya saja je nak counter awak kan. Tengok awak boleh jawab ke tak. Yelah, kalau nak kata dah tak nak menganggur kan. Jadi kita jangan petikaikan benda tu. Tolonglah jangan petikaikan. Okey, Sebab dah. PKP ni bagus. Kenapa orang nak komplain dah tak tahan di rumah sangat? Nanti dah tak ada PKP ni, korang nak teruskan juga, lepas tu virus tu melebar-lebar. Korang nak pergi mana pun susah. Korang nak Okey, jadi bakar macam Iman IS. dulu. Ah, Okey. Zul, apa kau punya thought Zul? Okay. Okay. Okey, terima kasih Zul sebab thought Kewajaran. tadi. Tapi kan aku nak Pandai. tanya satu benda Hebat tau. permainanmu. Aku nak tanya satu benda sikit. Kenapa korang Apa? cakap South Korea dengan China sedangkan korang tak perasan langsung pasal Australia? Australia pun tengok dia punya kes aktif dia pun tak banyak. Sebab aku tengok mana yang ada keluar berita je. Nampak? Muka balik Itulah. muka. Okey, Sebab Zul, Australia jawab pun Zul. kes aktif tu pun 900 lebih je. Bagi aku sikit tu. Awak tadi tak nak defend. Korea. Untuk saya, untuk aku kan, kewajaran tu adalah sebab you know actually Malaysia is one of the country yang dah berjaya buat benda ni kurang dengan kadar yang baik. Berbanding compare dengan country lain, negara lain ambil masa begitu lama. Lepas tu negara lain yang ada jumlah jangkitan COVID tu banyak. Malaysia is actually one of the country yang orang cakap manage to control, membendung benda ni. Of course tolak tambah semua benda pasal rakyat degil dan sebagainya tu. But faktanya Malaysia dapat membendung COVID-19 better than most of the country dekat luar negara. that's right. Oh, simple dan padat So Ya. simple dan padat. Okey, kita kepada next soalan. Aku rasa macam soalan last kot. Sebab dah lama sangat. Kita dah ambil masa berapa lama dah ni. Pisang aku nak download video ni kan. Yelah, dah dekat 1 jam cakap. Okey. Ini Okey. soalan last lah, soalan last Okey, baik. Wajarkah PKP wajarkah PKP? Wajarkah waktu PKP kedai tutup, hanya setengah kedai saja yang buka? Ini bagi saya aku, contoh kan, macam abang aku adalah pekerja yang akan keluar waktu PKP ni kan. Bila dia keluar, dia akan gunakan motor. Dia guna motor, adalah motor aku lah, of course lah motor aku kan. So bila motor aku ni aku perlukan setiap 2 minggu kena servis, setiap minggu 2 servis. So bila aku nak servis pada on time, ada setengah kedai ni tutup. Hanya kedai-kedai yang tertentu saja buka. So bagi aku tak wajar lah. Patutnya kalau nak buka kedai, biar buka semua. Nak tutup, biar tutup semua. Tapi cuma kalau nak buka, biar amalkan social distance. Faham tak? Itu bagi aku lah. Bagi aku tak wajar nak tutup setengah kedai je. Dia tak adil bagi aku. So bagi Apa tanya satu benda? apa? Apa maksud kau kedai tutup? Maksudnya kedai makan buka, kedai motor tutup. Macam tu ke apa? Cuba detailkan sikit. Okay, contoh kan aku naik motor kan, abang aku naik motor apa semua nak kena servis ni. So aku perlu hantar ke kedai bengkel. Tapi kedai bengkel tutup. Yang hanya ada kedai yang kerajaan umumkan lah yang buka. So bagi aku tak fair lah. Maksudnya aku perlu pakai abang aku perlu pakai motor tu nak servis apa semua untuk pergi kerja. Dia kira frontliner juga faham tak? So kalau nak tutup kedai, biar tutup semua. Kalau nak buka, biar buka semua. Cuma amalkan social distance tu. Bagi aku tak wajar nak tutup setengah-setengah kedai. Faham tak? Tapi pasal setengah-setengah kedai, macam mana kedai seboneka, kedai emas, kedai apa lagi, kedai pakaian semua tu ke? Macam tu. Kedai garaj, bengkel. Faham tak? Sebenarnya Aku masuk dulu, aku masuk. Okay, silakan. Okay. Kita cakap pasal kedai kan. Ni Okay. pakai Sekarang yang bagus ni. Sekejap, kena hentam aku ni sekejap lagi. Soalan mengapa kena hentam ni? Siap kau. Hashtag Wahai Kecam Zack Okay, cakap pasal kedai semua tutup Bagi aku apa yang aku nampak, lah kan. Kedai yang tutup sekarang ni pun cuma kedai-kedai biasa lah, kedai-kedai ni. Tapi kalau macam makanan, untuk kita beli-beli barang keperluan, semua tak tutup. Buat apa kita nak tutup benda-benda tu? Sebab kalau kita tutup itu, baru akan jadi panic buying tau. Sekarang ni tak tutup, so biarkanlah tak tutup. Untuk kedai motor semua, okay macam aku
handphone aku baru-baru ni rosak, LCD rosak. So aku tak boleh nak tukar lah LCD ni kan. So aku buat alternatif lain, aku cari orang yang boleh baiki. So orang tu dia boleh order terus, order LCD, lepas tu dia boleh baiki. So tak ada masalah pun, macam kau juga, kau boleh lah cuba try cari minyak hitam ke dekat online ke apa ke, kau beli, lepas tu kau tukar sendiri. Tak ada masalah pun sebenarnya benda tu. Macam aku yang tak pandai ni, nak cari orang pun sebab kat sini kawasan aku ni orang dah kata red zone. Memang dah red zone dah pun kan. Memang dah ada askar kat depannya apa semua, polis semua kan. So aku tak boleh nak keluar tanpa sebarang surat ke apa. So macam mana tu? Okay, takkanlah kau punya jiran tak tahu nak buat apa semua kan. Kenapa? Minta lah tolong. Kita Aku hidup punya berjiran. Aku punya rumah bujang. So tak bergaul sangat. Kita balik ulang-alik balik kerja gitu-gitu je. Bukan Itu rumah cakap muda lagi banyak orang. kita duduk rumah flat, rumah teres, rumah macam mana pun, kita hidup berjiran. Kenalah ada macam tegur siapa dengan jiran apa semua. Janganlah hidup balik rumah tidur. Jiran sebelah rumah kau siapa nama? Ha? Dia tak dapat jawab, dia kena tembak. Okay, aku setuju. Okay, next siapa? Naim. Ha? Naim. Sekejap, soalan tadi apa? Aku suka Naim. Jiran Belanda dah. Dia tak fokus ni. Wajah tak kena ada tutup. tengah. Wajah tak kena tutup. Wajah kedai tutup. Aku rasa tak lah, sebab memang kalau contohnya barang keperluan Betul lah. Soalan dia actually wajah adil ke tidak? Ada kedai buka dan ada kedai tutup. Oh, tapi aku rasa lepas ni kita cuba bagi soalan konspirasi lah. Lagi best sikit tu. Okay, lepas ni kita cuba try cakap pasal konspirasi COVID . Alright, so bagi aku Ada dah ni soalan wajah last ni. ketak. Alah, janganlah. Aku nak juga. Next Zoom. Lah, nak juga. Kau ketak je lah mana yang tak boleh. Okay, Cepat apa ni. tu wajah ketak aku rasa memang tak wajar lah. Sebab apa tu, yelah kita kalau contohnya barang keperluan kita habis ke apa, kita nak cari kat mana. Takkanlah apa tu, contohnya macam dekat ada setengah negara tu dia just terus lockdown semua pasar raya. So macam diorang kena beli awal-awal, kena beli borong semua sekaligus. Lepas tu But dia lockdown tu sebab ada kes COVID. Betul? ya, tapi bukan kau kata semua pasar raya tutup kan. So macam memang tak wajar lah kalau pasar raya semua tutup habis nak cari barang keperluan semua kat mana. Sebab lockdown ni kita tak tahu sampai bila dia tutup. Maybe lockdown ni sampai tahun depan, mana tahu. So kalau barang kita dah habis, macam mana kita nak cari kat mana? Takkanlah kita makan pasir semua kan. So yelah, kalau kita sakit ke apa, nak cari ubat ke apa, cari benda-benda yang macam tu lah, keperluan lah. Memang susah nak dapat lah kalau kedai tak ada apa. Aku rasa tu je lah kot. Kena pula kedai Extra Joss tutup kan. Pun tak dapat aku merasa Extra Joss. Just apa tu? Stranger je. Okay Zul, sambung. Okay, so dia depends on situations. Now, dia macam mana pun dalam era kita sekarang, situasi kita sekarang ni, dia give and take. Sebab if you don't give and take, kalau tak give dengan take, basically kau selfish lah sebenarnya. Kau penting diri sebab kau memikirkan diri kau saja tanpa memikirkan pihak lain. Now, COVID-19 is a very tragic thing yang berlaku dekat dalam sejarah Malaysia. I'm not sure about this. Betul ke fakta aku kalau salah? This is the first time worldwide. Yes, exactly. This is the first time Malaysia kena atau termasuk dalam sejarah worldwide virus spread out. I mean yang dia punya critical tu tinggi. So kena dengan benda macam ni, untuk aku better say yang boleh kata yang it's a give and take situation. Satu benda yang kau kena sacrifice something to get better thing. Maksudnya kau kena korbankan something untuk dapat benda yang lebih baik. So Malaysia in that current situations, walaupun kurang adil bagi siapa, ramai pihak, company besar yang loss, rugi banyak dan sebagainya, but none of us
should think selfishly. Kita tidak seharusnya berfikir satu yang mementingkan diri. Yes, it is hard. Kita understand susah untuk mereka yang company besar-besar off tiba-tiba. Memang susah untuk mereka sebab diorang nak kena bayar gaji pekerja dan sebagainya. But it is what the time is. Inilah saatnya give and take tu terjadi. So yeah, that's my opinion. Rasanya kau bising. rasanya dia wajar. Dia wajar untuk kontrol untuk bendung setengah kedai buka dan setengah kedai tutup. Depends on apa jenis kedai tu. I mean apa dia punya karakteristik, apa dia punya kriteria kedai tersebut untuk serve dia punya customer. Okay, good. Okay, last kali kita nak dengar Ed punya thought macam mana? Apa dia tadi? Wajar kau kedai tutup ke tak? Ada setengah kedai buka, ada setengah kedai tutup. Kena berlaku adil ke tak? Maksudnya macam tu lah. Okay, macam ni. Yang kedai buka hanya yang kedai yang keperluan saja. Contoh cakap. Pasar raya, kedai motor. Yang kedai motor bukan. Kedai motor tak buka. Bukan. Sorry, no. Kalau buka aku tak bahas tadi. Okay, sorry. Tapi untuk fasa 4 ni, ada setengah kedai. Hello? Alamak. Dia berkurang. Okay, tak apa. Dia Teruskan. punya sangkut. Teruskan. Okay, teruskan. Apa tadi, wajar ke tak apa? Wajar ke tak kedai semua tutup, buka? Tutup ke tak? Okay. Tak semua kedai lah buka. Hanya kedai yang tertentu saja yang menjual barang-barang keperluan. Takkan kedai emas pun nak buka juga. Contoh macam kedai apa tadi macam kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut. Ya, aku pun nak cakap tadi. Kedai gunting rambut. Macam sekarang ni gunting rambut tu bukan kehendak, dia keperluan. Tu patutnya kena buka lah. Tapi cuma kita mengamalkan social distance. Maksudnya kenalah buka. Ni ada tengah tu ada Zak, aku keperluan ke? Benda ni aku nak bahas benda ni aku nak bahas. Dia cakap kedai gunting rambut kita boleh amalkan social distance tau. Tapi kau kena sedar satu benda tau. Orang yang gunting rambut tu dia pegang berapa ramai orang. Berapa banyak kepala dia pegang. Itu kira macam mana tu? Contoh kalau dia terpegang seorang tu ada kena COVID contoh kan. Daripada sentuhan pun boleh terkena, betul tak? Lepas tu dia pegang net seorang tu pula. Net seorang tu boleh jadi tau terkena positif juga. Dia sama walaupun macam dia pasar raya lah. Pasar raya dia serve orang berapa ramai kat kaunter. Faham tak? Aku suka the way kamera ni switch pergi dekat ad untuk tunjuk dia angguk ya. Dia bertukar balik. Aku suka Kita sebenarnya nak dengar thought Ed. Dia tahu. Okay Ed, macam mana Ed? Tak tahulah siapa nak cakap, siapa nak jawab. Bila aku nak cakap mesti ada orang raya. yang campur. Stress. Cuba diam. I macam useless gila kat sini. Ed nak cakap. Okay Ed, thought lagi cepat. Okay, semua mute sikit. Okay, nak cakap macam mana? Okay, macam aku. Wajar patut ke kedai semua tutup? Macam patut aku. ke semua kedai Kan, tutup? Okay. Benda tu tak patutlah tutup. Dah banyak cakap kali benda sama. Aduh, bosan dah macam ni. Dah ada orang potong. Okay, senang cerita. Kedai keperluan saja yang dia buka. Kedai yang tak ada keperluan tu tak payahlah buka. Macam Zack cakap kata kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut tu fikirlah macam mana dia punya peralatan dia tu. Memanglah benda tu boleh direndam dengan air panas. I'm not sure sebab benda ni kita tahu macam mana kuman tu boleh mati. Kalau I don't know lah, I'm not sure lah. Tapi kan benda tu kan ada yang spray alkohol punya untuk matikan kuman tu. Tapi bayangkan kalau macam mana kalau dia buat dekat orang A, dia positif COVID and then yang barang macam barang-barang yang dipegang tu dia kena sanitize lah. Pada sanitize tu baru boleh buat kat orang lain. Senang boleh je nak gunting rambut. Kalau yang macam nak buka kedai gunting rambut tu boleh. Tapi macam mana nak social distance? Maksudnya macam kalau kedai gunting rambut tu positif macam mana?
Macam tu juga dekat pasar raya lah. Pasar raya kan lagi ramai orang daripada kedai gunting rambut. Cuma pasar raya amalkan social Tapi distance. pasal gunting rambut dia jarak dia lagi dekat. Maksudnya dia dengan Betul lah, aku dengan setuju. apa tu? Dengan customer tu dekat. Lepas tu dia punya berapa lama dia kena gunting rambut tu. Tak semestinya. Kalau pasar raya dia sekejap je, dia tak lama. Dia tak ada bersentuhan. Dia macam especially cashier lah. Cashier dia pakai penutup muka. Okay, tu tak ada apa dah. So dia boleh je scan barang semua normal lah. Sebab barang kita boleh sanitize. Tapi orang kita tak boleh sanitize. Mandi lah sanitizer tu. Hashtag kecam Zack. Hashtag kecam aku lah. Sila dah. John Naim, kita join sekali hashtag kecam Zack. Okay. So apa lagi? Okay, ada lagi tak? Tak ada, tak apalah. Sudah hati. Okay, itu saja daripada kita punya talk. So, akhir sekali nak bagi pesanan terakhir lah. So, kita start daripada siapa dulu nak bagi pesanan terakhir untuk sebelum kita tutup ni. Saya bagi jap. So pesanan terakhir hoping semua orang kat sana tu yang tengah tengok kita orang tu, be glad untuk join our community. Our community terbuka untuk siapa saja. Kalau berminat untuk buat video call macam ni dengan kita orang and discuss about some topic, boleh email atau message saja nombor anda dan kita akan, bukan nombor anda, keinginan anda untuk buat discussion macam ni, dan rakan saya Zack akan tolong set upkan masa untuk kita buat discussion sama-sama lah. Other than that, stay safe, healthy. Jangan dedahkan diri dengan COVID-19. It's really dangerous. Satu benda yang bahaya. Okay, siapa next? Okay. So, who? Okay, Man. Bagi orang lain dulu, bagi orang lain dulu. Takut. Naim. Okay, Naim. Naim dah menyepi dah. Okay. Pesanan terakhir. Pesanan terakhir, hashtag stay at home. Oh, senang buat kerja. Kecam Zack tak ada. Okay, Kecam Zack. Apa tu, yelah, janganlah degil sangat nak keluar kata burik pergi apa tu keluar. Hashtag censor please. Hashtag sensor. Cepat Betty nak apa? Dah. Okay. Bagi ad dulu, bagi ad. Okay, ad pesanan terakhir. Ad. Pesanan terakhir untuk penonton di luar sana lah. Yang mana views yang tengok video kami ni, saya nak pesan jangan merasa PKP ni satu bebanan lah. Yang kata duduk rumah bosan-bosan, benda tu tak boleh bagi excuse lah. Jangan bagi alasan yang stupid. So yang mana yang fikir yang orang yang lebih susah, yang tak boleh nak keluar bekerja, contohnya macam mana orang yang kutip tin, orang yang kutip sampah, kutip kotak-kotak yang macam cari makanan dekat tong sampah. Jangan Kesian menangis, lah, Ed. Jangan menangis. Nak jual barang barang besi, barang kotak macam tu, diorang nak cari makanan sesuap nasi. So kita ni patut bersyukur lah, kita ni masih lagi berkemampuan, masih lagi ada orang boleh tanggung kita. Jadi jangan jadikan alasan yang PKP ni satu bebanan. Carilah aktiviti untuk korang create supaya benda tu tak membosankan. Especially perempuan tu confirm korang akan main makeup dekat rumah. I know. Panjang kau ni, dia punya wish ni. Ini 5-6% ni. Nice. Okay, last sekali Man. Lagi. Okay, untuk aku lah. Teruskan lu. Okay, teruskan. Lepas tu satu lagi, untuk korang jangan beli face mask tu sebeban ya. Untuk sebenarnya face mask tu hanya untuk orang yang kurang sihat, frontliner, untuk orang yang ada untuk orang merawat pesakit. Seorang lagi golongan apa ni? Okay, you. Saya tak ingat lah. Dia ada 4. Cik bagi tahu lagi nantilah. Tapi yang paling penting, orang yang sihat ni nak pakai face mask boleh, tapi yang jangan pakai yang 3 lapis tu, pakai yang kain saja. Supaya kalau korang beli sebeban face mask yang surgical apa tu tak, untuk yang bedah tu, kalau dah habis, macam mana frontliner, orang yang
ada simptom COVID ni. Betul Macam betul. mana? A good Fikir thing lah to macam touch tu. lah. Kalau habis macam mana diorang nak? Kalau diorang dah tak ada, macam tu. Kalau doktor ramai dah kena COVID, nurse dah ramai kena COVID, siapa lagi nak rawat kita? Betul So, betul. orang nak pesan tolong jangan beli face yang apa tu, yang bedah tu sebeban, tolonglah. Kalau boleh jimat sejimat-jimat. Kalau boleh pakai yang kain je. Walaupun benda tu tak berapa nak berkesan sebab korang sihat. Korang masih sihat, pakai yang tu je. Cuma jaga jarak, pakai hand sanitizer. Okay? Next. Okay. Yang lain Tepuk tangan untuk Jom. SK. Yeah. Tapi kalau hati terluka ke apa, Aiman ada untuk rawat. Ya, cia. Tapi yang Janganlah paling kita penting mask tu jangan beli dari China. Okay, bye. Ui, resis babi. Janganlah macam tu. Tak ada. Aku tengok ada video ni kan. Apa tu, dia pijak face mask tu. Lepas tu dia baru pack kat dalam dia punya packaging. So macam teruk gila. Jangan Video percaya nak. Tapi tak semua orang macam tu Naik. Tak semua Dia pijak semua orang macam tu. Fina China tu. Dajjal lah. Okay, last. Kita bagi ke Aiman untuk last. Okay. Sebabkan aku sudah saja minta last ni. Aku banyak benda dah ikat ni ni. Pedekkan lah. Penutup Okay. First kali aku nak ucap terima kasih untuk doktor, nurse, bahagian KKM, polis, askar, rela, semua yang tolong buka muzik sedih. Panjangnya dah lah tu. Tu kalau frontliner. semua yang still lagi berkhidmat lah untuk negara aku cakap. Sebab diorang ni bagi aku, jujur aku cita-cita nak jadi polis ni kan. So macam bagi aku terasa lah diorang ni kan. Pengorbanan diorang ni. Jangan menangis Aiman. Tenang lah tu, aku tak ingat dah apa ni kat ni. Okay, lepas tu? Okay, untuk aku kan. Untuk aku, apa yang untuk orang daripada luar negara tu, tolonglah kuarantin diri anda. Jangan jadi orang cakap kayangan sangat lah. Orang-orang kayangan ni kan, tolong jangan macam belagak sangat lah. Sebab benda ni dia tak kenal siapa tau. Kau kaya ke kau miskin ke, kau tetap kan kena. So tolonglah kuarantin yang mana daripada luar negara datang ke Malaysia tu kan. Contoh kita ambil paling semalam tak silap aku ada kes kita cecah sampai 94 2 hari lepas kan. 78 daripada pelajar daripada Indonesia yang pulang kat Malaysia. So maksud dia daripada luar negara tak semestinya diorang tak positif tau. So better diorang kena kuarantin tu. Tolong dengar arahan KKM. Tu je lah bagi aku. Okay, lepas tu next dia aku nak ucap terima kasih untuk orang-orang yang bodoh lah saya. Cerita lah. Okay, aku dah cakap terima kasih lah kat semua macam Ustaz IBU, orang-orang yang bernama lah. Macam aku tengok selalu Syami Shazli, YouTuber lah aku selalu tengok Syami Shazli, Ustaz Abu Syafiq macam mana? Ustaz channel. Panjang tu babe. Dia pun ada benda-benda tau, benda-benda untuk Ramadan tau. Malas agak. Okay, untuk Isa Aisab lah bagi aku pun terima kasih lah kat diorang. Sebab diorang pun murah hati lah untuk benda-benda semua kan. Sebab kita tahu masing-masing ada masalah kewangan semua kan. So diorang ni tolong-tolong sekurang-kurang kurang lah sikit beban orang. Betul tak? Lepas tu satu lagi aku nak pesan, duduklah rumah tu. Walaupun bosan duduk rumah tu, kita fikir cara lain untuk menyenangkan, untuk menyeronokkan duduk rumah. Banyak cara, betul tak? So tu je lah untuk aku lah. Okay, Stay dah. safe. Mana tahu nak sambung balik je. Okay, last kali aku lah. Okay, pesanan aku tak ada pesanan pun. Zack. Apa? Pula nak reader pun. Aku nak tutup ni. Kan Lama 2 jam lagi, 3 jam lu. nak tutup ni. Kau tak nak tutup segmen ni lah cerita dia. Okay, pesanan terakhir aku, terima kasih kepada semua frontliner dan juga terima kasih kepada korang yang masuk Zoom ni, join kita punya Double Z podcast ni. Terima kasih banyak-banyak. Semuanya baik-baik belaka. Kita sayang Tuhan semua. Acah. Dia klise. Okay, akhir sekali. Betul itu. Akhir sekali nak habis. Sabar. Akhir sekali terima kasih daripada Double Z sendiri. Hashtag Double Z, hashtag Demi Suka Konten. Terima kasih. Okay, bye-bye. Hashtag Zack.